guys, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh dan salam sejahtera untuk korang semua. Welcome back to Awi Creators Channel, channel yang menyajikan kisah-kisah seram untuk memenuhi selera peminat cerita-cerita horror. Jadi guys, kali ini macam biasa lagi Awi ingin membagikan sebuah kisah di mana kisah ini telah dikongsikan oleh M-Star berkenaan dengan pengorbanan seorang anak yang bernama Azam, di mana Azam ini adalah seorang private askar dan terpaksa mengambil cuti kecemasan di mana dia mendapati keadaan ayahnya yang sudah tenat guys. Setelah dia mendapat khabar itu, dia harus melalui pengalaman mistik di malam ketika dia nak balik ke kampung demi menemui ayahnya. So kalau korang nak tahu perjalanan cerita Azam ini, jom layan cerita Awi dari awal sampai habis. InsyaAllah Awi akan ceritakan semuanya sebaik mungkin. Santuy. Di satu pagi itu, Azam ini yang bertugas di sebuah kamp di Sungai Buloh, Selangor, mendapat kiriman mesej menerusi telefon bimbit daripada kakaknya guys, di mana mesej itu berbunyi, "Zam, ayah dah tenat di kampung ni, kau mintalah cuti balik segera Zam." Setelah Azam membaca mesej dari kakaknya, dia pun mulalah bimbang dan risau kan guys, orang tua. Jadi dia pun bertepatan di kala itu berada di tempat kerjanya, dia pun terus menjumpai atasannya dan meminta izin mengambil cuti kecemasan. Jadi guys, bila dah diizinkan, dalam hati Azam ni hanya Allah saja yang tahu perasaan dia dengan kebimbangan ataupun kerisauan dia terhadap bapanya itu. Di mana bapanya ni diceritakan juga di sini telah mengidap penyakit komplikasi buah pinggang yang dah cukup lama. So bila dia dah dapat izin daripada atasannya, hari itu juga dia memutuskan untuk balik ke kampung guys. So Azam ini terus pulang dengan menaiki bas dari Kuala Lumpur kira-kira pukul 5 petang dan tiba di hentian bas stesen Kemunting Taiping kira-kira pukul 9.30 malam guys. Malangnya bas di Kemunting untuk ke kampung Azam ini, iaitu di Kubu Gajah Selama Perak, sudah tiada. Jadi bas terakhir untuk ke bandar tersebut ialah pada pukul 7.30 malam guys. Jadi dia ni dah terlajak. Jadi hati Azam ni masih resah lah. Dia memang nak berniat sangat malam tu, macam-macam mana pun dia nak sampai juga ke rumah orang tuanya di kampung tu. Jarak antara kampung Kemunting nak menuju ke Kubu Gajah tersebut bukannya dekat guys, memakan masa lebih kurang dalam sejam lah. Jarak dia kira-kira dalam 40 km. Di sela-sela dia nak memikirkan macam mana untuk sampai ke kampungnya tersebut, dia pun berfikir-fikir lah, macam tak mungkin aku nak duduk dekat sini je sementara ayah aku dah tenat. Aku nak kena teruskan juga perjalanan, bisik hati Azam. Lantas dia pun terfikirlah, okey, kalau sekarang bas dah tak ada, aku terpaksa menaiki teksi. Dalam fikiran Azam, walaupun Azam tahu cas yang akan dikenakan berlipat kali ganda disebabkan jarak dan masa, sebab malam kan guys, diorang pun mestilah ada midnight charge. Jadi ketika bergerak ke hentian teksi yang tak jauh dari situ, Azam pun mendekati seorang lelaki yang kira-kira berusia lebih kurang 40-an dengan memberitahu dia mau pulang ke Kubu Gajah. Dengan serta-merta si driver teksi tu pun terkejut lah dengan permintaan Azam ni. Dia pun berkata lah macam, apa? Kubu Gajah? Haish, kalau saya ambil pun tambang mahal dik. Dan tengah malam pula lagi tu, tempat tu jauh tau. Pergi memanglah ada orang, tapi kalau nanti saya balik tak ada orang, tak ada penumpang, so memang nak kena cas tinggi lah. Tapi teksi itu pun seolah-olah memberi pertimbangan berat lah untuk masuk ke Kubu Gajah tu, di mana teksi ni pun tahu di mana area Kubu Gajah tu adalah tempat yang kerap terjadinya perkara-perkara mistik guys. Dan setelah itu, jam dah hampir pukul 10, dia perlu sampai ke kampung untuk segera bertemu dengan ayahnya. Malang sekali setelah dia berborak dengan pemandu teksi tu yang nampak keberatan dan tak mau mengantarkan dia.
memang nasib Azam ni agak menyedihkan, di mana di malam itu setelah daripada teksi yang tadi tu memang tak ada teksi lain pun yang nak hantar Azam untuk balik ke kampungnya ke Kubu Gajah. Jadi guys, dalam keadaan fikiran si Azam yang tengah serabut ni tadi, Azam pun kembali ke perhentian bas dan mundar-mandir lah dekat sana sambil berfikir-fikir kan guys. Tiba-tiba ada seorang lelaki yang pertengahan usia menghampiri Azam ni, di mana pakcik ni terus bertanyalah dengan Azam, adik nak ke mana? Dari tadi pakcik tengok macam orang susah hati je, kulu ke hilir, kuhulu ke hilir, kata pakcik ni. Dan setelah pakcik tu bertanya, Azam pun menceritakanlah keadaannya sehinggalah menimbulkan rasa simpati pakcik berkenaan. Jadi pakcik ni pun sambung berkata dengan Azam, dia kata pakcik ni nak balik ke Batu Karau. Ni baru je lepas hantar anak, dia nak balik KL, naik bas jam 10 tadi. Jadi kalau memang adik nak pakcik hantarkan boleh, tapi pakcik cuma boleh hantar adik separuh jalan je, sebab pakcik nak kena patah balik untuk pergi ke Batu Kurau. Jadi kalau adik setuju, pakcik bolehlah hantarkan sampai ke separuh jalan. Dan satu lagi, menurut pengakuan pakcik ni memang tak berani sebenarnya nak masuk sampai ke dalam, sebab di situ memang terkenal sangat dengan kejadian-kejadian mistik. Jadi setelah memikir-mikir, Azam ni pun menyetujui menerima bantuan dari pakcik tersebut. Setelah mendapat persetujuan antara satu sama lain, kereta Proton Wajah yang dimiliki pakcik ni pun teruslah bergegas pergi. Setibanya di Pondok Tanjung, akhirnya pakcik tu pun memberhentikanlah keretanya dan menurunkan Azam di situ. Sampai di sini sajalah Azam, pakcik hantar seperti yang kita janjikan tadi ya dek. Dia kata, harap-harap Azam selamat sampai di kampung. Itulah di antara pesanan dan doa si pakcik, harapan pakcik tadi itulah setelah menurunkan Azam di sana. Jadi guys, jam ketika itu telah menunjukkan pukul 11 malam guys, dan jarak antara lokasi Azam diturunkan dari kenderaan yang ditumpangnya menuju ke kampungnya tadi tu kira-kira lebih kurang dalam 15 km lagi nak sampai ke rumah Azam ni. So memang agak jauh lah kan guys. Kalau naik kereta pun kira-kira 15 minit lagi lah, tapi kalau dah menapak Awi pun tak pasti berapa lama lagi tu kan. Jadi dalam keadaan pekat malam yang hanya ditemani sinaran cahaya bulan, Azam terus saja mengatur langkahnya berjalan membelahi hutan simpan di Pondok Tanjung yang selama ini dikaitkan dengan pelbagai kisah-kisah seram pada waktu malam guys. Di antara kejadian-kejadian mistik dan pelik tapi benar di area sana tu, antaranya adalah orang pernah melihat gajah yang dikatakan sebesar trela guys, tak agak-agak besar trela, yang melintas di hutan tersebut. Dan ada lagi guys, iaitu penampakan harimau yang berjalan bersama anaknya. Dan juga yang ni agak seram guys, ada juga yang mendakwa pernah nampak ada orang yang mengusung keranda seperti membawa jenazah untuk pengebumian guys di tengah-tengah malam. So dekat situ memang terkenal area yang macam-macam penampakan atau benda-benda halus yang selalu terlihat di area tersebut. Dan di kala itu Azam tengah berjalan menuju kampungnya dengan melalui tempat tersebut guys. Selain daripada itu, ada juga kerap berlaku kejadian kemalangan di satu selekor apabila pemandu tidak sempat membelokkan kenderaannya lalu terbabas dekat situ, dan kejadian itu pun dah agak banyak terjadi di sana. Dan pada malam itu, kisah-kisah seram yang masih tersimpan dalam memori Azam ni seolah-olah subur kembali. Selepas kira-kira setengah jam Azam berjalan bersama beg pakaian yang digalas, tiba-tiba terdengar desiran angin seolah-olah menceritakan sesuatu kepada Azam. Tanpa menoleh ke belakang, Azam hanya mampu berdoa agar dijauhi daripada gangguan maupun musibah, termasuk jika ada haiwan-haiwan buas di situ. Dan berserang berapa minitnya di depan Azam, kira-kira 15 meter jaraknya guys, Azam melihat kelibat seorang ibu berjalan berpimpin tangan dengan anaknya. Tapi semakin Azam menghampiri, semakin perlahanlah mereka mengaturkan langkah. Dalam hati Azam pun berkata, mustahil ada tengah malam-malam macam ni seorang ibu berjalan dengan anaknya di tengah-tengah jalan macam ni.
Dikira-kira dekat sana kan masih banyak hutan kan guys. Memang agak mustahil lah kalau kita fikir-fikir kan. Jadi Azam pun teruslah berjalan melintasi ibu dan anak tersebut tanpa mempedulikan mereka. So dia jalan je lah, buat tak tahu. Dan tak lama kemudian guys, ketika Azam menoleh ke belakang, kelibat dua orang tadi tu, ibu dan anak tu, langsung memang tak ada, hilang macam tu je. Dan dalam keadaan itu semakin berdebarlah Azam ni. Pegangan Azam ni di kala itu hanyalah dua, iaitu memohon bantuan Allah dan cepat-cepatlah sampai kat kampung dia. Lepas tu dia pun meneruskan perjalanannya. Tak kala Azam mahu melintasi satu kawasan anak sungai, Azam terdengar satu bunyi beberapa wanita ketawa seolah-olah macam ada pesta lah dekat bawah jembatan tu. Dan tiba di kawasan itu, Azam pun melihat ada 3 orang wanita yang sedang mandi dengan hanya kepala saja yang kelihatan di permukaan air. Mungkinlah kan dia tengah menenggelamkan, so dia nampakkan kepala je. Tapi apa yang tak logiknya, jam dah pukul berapa guys untuk mandi-manda dekat sungai tengah malam macam tu kan guys. Namun itu pun hanya samar-samar yang Azam nampak. So macam nampak kepala terapung je lah kan guys. Iaitu sebanyak 3 kepala lah dekat situ. Di mana setelah Azam melihat wanita-wanita itu, wanita-wanita itu pun melambaikan tangannya. Dan kali ini guys, hanya tangan saja yang nampak. Dia hanya nampak tangan aja dan dia melambai-lambai dengan Azam, seolah-olah memanggil Azam untuk join sekali dengan diorang untuk mandi di dalam sungai tersebut. Tapi alhamdulillahnya di sini Azam memang dah tahu itu hanyalah godaan daripada alam sebelah sana. So dia pun dengan menegaskan hatinya, tak, aku kena terus jalan. Tujuan aku nak sampai ke rumah tengok abah. Macam tu. So dia pun tegarkan hati dia pun terus je berjalan mara ke depan. Justru kaki Azam semakin laju melangkah dan dalam masa yang sama hatinya terus berbisik-bisik guys, apalagi ujian selepas ni, ya Allah tolonglah kuatkan aku. Jadi bagusnya Azam dekat sini dia senantiasa ingat pada Allah Subhanahu Ta'ala. Dan ketika hatinya berkata, tiba-tiba dia terdengar lagi suara mendayu-dayu di hutan rimba dengan keadaan pohon-pohon yang turut melayang-layang disebabkan angin malam tu kan guys. Jadi apa yang Azam dengar, dia seperti orang yang meniup angin. Dia seolah-olah bunyi tiupan angin yang berasal dari mulut seseorang lah kan guys. Jadi kali ini kaki Azam memang menjadi lemah dan dia rasa bagaikan nak pengsan kat situ, nak rebah. Di mana dengan penatnya, di mana dengan dugaan mentalnya macam tu. Kalau fizikal tu mungkinlah sebab Azam ni askar kan, private askar, so mungkin dia dah terbiasa dengan latihan-latihan sebegitu. Tapi bila masuk kepada ujian-ujian yang sebegini, ini jarang-jarang lah, termasuk Awi sendiri, jarang-jarang kita ni boleh bertahan kuat tanpa merasakan apa-apa kelemahan. Mesti kita ada rasa lemah sedikit sebanyak. Kadang-kadang macam jantung tu nak roboh lah kan guys. So itulah yang dialami Azam di kala itu setelah dia mendengar bunyi-bunyi macam orang mengembuskan angin tadi tu. Namun dia tetap juga kuatkan diri, kuatkan semangat dan terus saja berjalan sehingga ke penghujung hutan simpanan tersebut. Dan tak jauh dari itu terdapat satu kampung tanah rancangan dan dia berhenti di bawah pondok yang ada dekat situ. Lebih kurang macam bus stop ala-ala kampung dekat sana. Dan dia pun berehat dekat sana setelah letih dengan perjalanannya tadi. Dan Azam ni sempatlah menjeling jam tangan dia, di mana jam telah menunjukkan pukul 3 pagi guys. Korang dapat bayangkan berapa jam Azam tu berjalan dari tadi. So guys, sesampainya dia kat pondok itu, dia pun cuba merebahkan dirinya untuk mengambil beberapa minit untuk berehat. Tetapi Azam terlajak, memang dia tertidur malam tu dekat sana. Lepas tu dia memang dah tertidur. So, sampailah dia dikejutkan dengan satu bunyi motosikal seorang pemandu yang mahu menoreh getah di pagi buta tu guys. Kira dah dapatlah dia tidur beberapa jam di saat itu. Lepas tu di mana penunggang motor tu pun menegurlah Azam ni, hang nak pergi mana ni, awak tidur kat sini? Lepas tu Azam pun menjawablah,
Saya nak balik kampung bang, tapi bas dah habis. Penat berjalan kaki, terlena kat bawah pondok ni, ujar Azam. Lalu dengan menceritakan apa yang dilaluinya malam itu. Ketika itu jam telah menunjukkan 6.30 pagi dan Azam pun bernasib baik di mana pemuda yang bermotosikal tu sanggup nak menghantarkan Azam sampai ke rumahnya guys. Dan setibanya di kampung, Azam pun bersyukur sangat kerana dia sempatlah bertemu dengan ayahnya sebelum ayahnya menghembuskan nafas terakhirnya. So ialah semoga ayah Azam ni ditempatkan di kalangan orang-orang beriman di sisi Allah Subhanahu Taala. Amin. Jadi guys, setelah apa yang dilaluinya, kisah Azam ini telah menjadikan Azam ni serik, memang serik nak laluan tersebut dengan waktu-waktu yang biasa disebutkan oleh orang-orang, jangan lalu dekat situ pukul 10 ke atas. Jadi maknanya kalau nak lalu situ siang-siang, insya-Allah memang tak ada apalah, tapi kalau pukul 10 malam ke atas memang korang akan menemui perkara-perkara yang mistik lagi menyeramkan. So guys, itu sajalah cerita Awi di hari ini. Apakah pendapat korang? Pengorbanan seorang anak, Masya Allah, walaupun dah masuk askar, dia dah mula meniti kerjayanya, dia sempatkan diri untuk melihat ayahnya dan berkorban merempuh jalan berkilo-kilometer demi menemui ayah tercinta. So apa-apa pendapat korang tentang video Awi kali ini, semoga korang dapat mendengarkan jelas sebab Awi dah ada mic, Alhamdulillah. So untuk apa-apa idea yang korang ada nak sharekan kepada Awi, ataupun ada request dari korang, cerita apa-apa yang nak Awi bawakan selepas ini, korang boleh isi di ruang komen Awi juga. So guys, jumpa lagi di next video Awi. Untuk yang ada beberapa dari keluarga Awi Kratos ni yang bertanyakan kabar dari Abang Zul, di mana update daripada Abang Zul, di mana Abang Zul akan melalui operation untuk patah tulang pinggul, bukan tulang peha ya guys. Hari tu Awi salah. Patah tulang pinggul dia tu, dia telah dapat appointment untuk menjalankan operation dia di 23 hari bulan. Jadi guys, kita sama-sama mendoakan semoga operation itu berjalan dengan baik, dan Abang Zul dapat kembali lagi bergabung dengan kita semua. Okay guys, jumpa lagi di next video Awi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Semoga cerita Awi ni dapat membawa iktibar dan pengajaran untuk kita semua. So jumpa lagi guys. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera untuk korang semua. I love you all. Santuy.